Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahu adzim. Supaya engkau wahai Muhammad memberi khabar ketakutan kepada kaum yang bapak-bapak mereka sebelum ini tidak pernah diberi khabar ketakutan, yang menjadikan mereka itu lalai. Sesungguhnya telah benarlah perkataan, ini perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang azab terhadap mereka, terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, dan mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Yasin ayat 6 dan ayat 7. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu di surau kita ini untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Ayat yang kita baca dalam kuliah kita lepas, surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5. Allah SWT datangkan satu surah, namanya surah Yasin. Yasin ni ulama khilaf, ulama tak sepakat apa maksud Yasin. Sebab ada ulama kata Yasin ni adalah nama lain bagi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ni ada nama dia Muhammad, dan ada namanya Ahmad, dan ada pula satu lagi nama dia Yasin. Dan ada pula ulama lain yang disebut Yasin ni sebenarnya singkatan daripada Ya Ayyuhal Insan, wahai manusia. Ada juga ulama tafsir macam tu. Sebab Yasin ni adalah dia panggil huruful muqatta'at, huruf yang terpotong-potong. Huruf terpotong-potong ni maksudnya ayat yang panjang tu dia ringkaskan. Dia ringkaskan macam alif, lam dan mim. Alif, lam dan mim, kita buka banyak kita tafsir, dia akan sebut wallahu a'lam bima'nahu. Allah je tahu makna dia. Tapi ada sebilangan ulama, mereka cuba tafsirkan juga apa makna alif, apa makna lam dan apa makna mim. Macam kita sebut KL tu Kuala Lumpur, dia sebut macam sini Shah Alam, SA kan, dia sebut SA. Kalau tulis SMS tu SA, faham? Shah Alam lah tu. Anak berada di KL, Kuala Lumpur lah tu. Jadi tafsiran. Sebab kadang-kadang KL itu Kuala Lumpur pun boleh, Kandang Lembu pun boleh, kalau nak bubuh lah. Kalau kat Terengganu tu bagi Kubal Lembek, ada satu lagi tempat nama Kubal Lembek kat Terengganu kan, pun guna kalimah KL. Tapi tafsiran yang tepat kepada dia wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui tafsiran yang sebenar bagi alif, lam dan mim. Ada ulama cuba tafsirkan, dia tafsirkan alif itu maknanya alif itu Allah, lam itu latif, nama Allah, mim itu majid. Tiga-tiganya nama Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kalau tengok Quran, Hamim, ada apa lagi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, apa lagi, antaranya Yasin. Yasin ni dia singkatan daripada Ya Ayyuhal Insan. Ada tafsiran ulama. Sebab orang yang menyantumkan kalimah ni kadang-kadang dia bukan sekadar menyantumkan antara kalimah dan kalimah. Kadang kalimah tu dia ada ayat dia pula.
Macam kat Malaysia ni Pak Sama Said, dia ada buat satu istilah Carma. Kita dah bisa dengar kalimah karma. Alam tu kan, karma kan, sistem alam, sistem karma. Tapi Pak Sama Said dia timbulkan satu istilah Carma ni singkatan daripada cari dan makan. Cari makan. Kata Pak Samad lah, aku dengar boleh tahan ayat ni. Sebab dia dikritik lah beberapa orang tertentu. Dia kata ada ulama'-ulama' itu ulama' carma, maknanya ulama' cari makan. Dia sebut lah. Maknanya gabungan kalimah tu kan bukan huruf dan huruf, tapi gabungan di antara kalimah dan kalimah. Makanya dia singkat-singkat jadilah satu kalimah yang lain pula kan. Kereta dan api. Kereta lain, api tu lain. Bila gabung bagi kereta api, nampaklah muka bawah. Itulah kereta api, itulah gerabak-gerabak tu kan. Supaya juga Quran ni pun dia ada kalimah-kalimah sebab itu. Antara dia ada Yasin. Ya tu ya wahai. Yasin tu insan. Ya ayyuhal insan. Itu tafsiran daripada ulama. Dan Allah SWT sebut dalam Yasin ni tentang bagaimana sukarnya Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Dia bukan cerita Nabi Muhammad je, tapi melibatkan nabi-nabi yang lain. Dalam surah Yasin ni Allah Ta'ala disebut tentang bagaimana ada 3 orang Nabi yang dilawan oleh masyarakat pada ketika itu. Ada satu geng, dia orang pergi lawan 3 orang Nabi. Dalam surah Yasin ni dia cerita. Dan memang surah ni pun asal-asal diturunkan tentang kesukaran Nabi SAW dalam dakwah. Nabi SAW, sebab nanti kita akan jumpa satu ayat yang Allah Ta'ala kata inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami jadikan di tengkuk-tengkuk mereka ni ada benda terikat. Allah Ta'ala sebut aghlalan, terikat, fahiya ilal alqan, dan dia berada di tengkuk mereka. Fahum muqmahun, dalam keadaan tengkuk mereka lenggok tengok ke atas. Sebab dia cerita berkait dengan Abu Jahal bin Ibn Hisham. Satu hari dia ni nampak Nabi SAW semayang dekat Kaabah. Bila nampak tu dia benci Nabi, dia nak khianat Nabi. Dia pun ambil satu batu besar, dia angkat nak balik dengan kepala Nabi SAW masa tu. Jadi bila dia nak angkat tu jadi kaku. Dia jadi kaku tu, tangan dia tu turun, batu-batu tu jatuh. Masa tu tak tahu macam mana tangan dia terlekat kat tekuk dia macam tu, terangkat tengok. Jadi ekoran daripada kejadian itu Allah akan terus surah Yasin. Tu adalah 2-3 tafsiran daripada ulama-ulama tafsir. Cerita sebab nuzul, sebab turun bagi surah Yasin. Jadi surah Yasin ni cerita pasal Nabi SAW yang sukar dalam dakwah. Dan kat mana punca Nabi Muhammad tu boleh dikatakan sebagai Nabi? Sebab Nabi Muhammad ni dia bawa satu kitab namanya Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata Yasin wal Quranil Hakim, Quran yang maha bijaksana. Dan Allah Ta'ala sambung ayat innaka laminal mursalin, dan kau tu Muhammad adalah salah seorang daripada orang-orang yang diutuskan menjadi Rasul. Rasul ni bukan Nabi Muhammad je, banyak lagi Nabi-Nabi, Rasul-Rasul lain kan. Dia ada Rasul, dia ada Nabi, dua benda berbeza. Nabi ni ada orang Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia, tapi cukup sekadar dia untuk diamalkan. Dan tidak disuruh pun untuk disampaikan. Dia tidak disuruh dakwah. Dia diberikan wahyu, dia seorang amal. Jadi Tok Wali ke ni? Sebab kita ni, ni jadi Tok Wali. Dia wali duduk dalam guru seorang, dia betapa seorang tu kan. Jadi macam tu. Dan ada satu lagi pula diberikan ilmu, lepas tu kita sampaikan ilmu. Da'i dia panggil, pendakwah. Nabi ni pun macam tu juga. Ada Nabi ni yang kita labelkan sebagai wali ni, Tok Wali yang seorang ni. Dia ada pula yang Nabi tu dia bukan sekadar diberikan ilmu, bukan sekadar dia baik, dia kena cerita pula dekat orang lain supaya orang lain menjadi baik. Ni sebab. Jadi orang yang dapat ilmu ni sekadar dia tu dapat wahyu daripada Allah, sekadar dia tu dia panggil Nabi. Tapi ada orang ni diberikan wahyu pada dia, bukan sekadar wahyu kat diri dia, dia kena cerita ke orang pula, dia panggil Rasul. Nabi Muhammad SAW ni dulu dia Nabi dan dia adalah Rasul. Dia duduk dalam Gua Hira tu, Nabi tu. Masa tu jadi Nabi. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh disampaikan, barulah start dia dipanggil sebagai Rasul. Tu Nabi Muhammad SAW. Rupanya bukan Nabi Muhammad SAW, ada lagi Nabi-Nabi lain, ada Rasul-Rasul lain kan. Adalah nama Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, macam-macam nama Nabi-Nabi ni. Dan diorang ni menyampaikan kebenaran, dan kadang-kadang mereka berhadapan dengan berbagai-bagai kesukaran. Itu Nabi-Nabi dulu lah. Dan Allah Ta'ala sebut semua Nabi-Nabi ni dia buat satu ala siratin mustaqim, berada di jalan yang
lurus. Apa maksud jalan lurus? Jalan yang boleh sampai ke syurga Allah SWT. Itu jalan yang lurus. Nabi SAW ada satu hadis, Nabi buat garis. Dia tarik garis sekali kan. Nabi kata, ni jalan lurus, yang lain semua mengarut. Lebih kurang macam itulah Nabi SAW. Sebab kita ni masa nak pergi ke syurga tu, tengah-tengah tu macam-macam rintangan kita akan jumpa. Macam-macam. Kita je lah. Macam buat benda baik. Biasalah. Buat benda baik ni Syekh, kadang-kadang ada juga orang tak suka. Orang yang tak suka tu adalah orang jahat. Kita hidup mesti ada musuh punya lah. Mana ada orang hidup tak ada musuh? Mustahil. Kalau kita terlalu baik, musuh kita orang jahat. Kalau kita orang jahat, musuh kita orang baik. Tu je sipil dalam hidup ni. Sebab tu kalau ada orang bermusuh dengan kita, biarlah. Macam mana dia bermusuh dengan kita? Cuba kita tu pula jangan ada musuh dengan orang. Tu je. Ni kadang-kadang kita pula cari musuh dengan orang. Kita tak payah cari musuh, kita faham kita. Kita buat benda betul. Orang nak bermusuh dengan kita, dia punya pasal. Tapi kalau kita jangan start bermusuh dengan orang. Ada orang jahat, adakah kita perlu bermusuh dengan orang jahat? Tak payah bermusuh dengan dia. Orang jahat ni sifat kita jumpa dengan dia orang, dakwah, ajak dia kepada kebaikan. Itu sikap kita sebagai orang yang berada di dalam kebenaran. Nabi SAW pun begitu. Nabi bukan cari musuh dengan orang pun. Dia cerita betul-betul, tapi orang tak boleh terima. Lepas tu bukan sekadar tak boleh terima, dia pula pengikut Muhammad SAW. Bila orang mengikut, tak boleh terima. Dengki. Bila dengki, apa tindakan mereka? Lawan Nabi Muhammad SAW. Kalau harap Nabi Muhammad nak start musuh orang, tak ada. Orang cerita pasal perang. Nabi Muhammad dalam sejarah perang, dia bukan dia bukan orang yang memulakan peperangan. Tak. Semua tu orang serang dia dulu, baru dia balas serang. Sebab kalau orang serang kita duduk diam, itu orang panggil bacul pula, dayus. Dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus takkan masuk syurga kan. Jadi sifat kita bila diserang, kita kena pertahankan diri. Tapi kalau saja nak pergi serang, tak ada kerja. Tak ada kerja. Sejarah Islam, Nabi Muhammad tidak pernah memulakan serangan, tetapi orang yang melakukan serangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan penindasan. Disebabkan mereka tindas, Nabi mahu pergi serang. Kalau tak tindas, Nabi tak serang. Ada ke kerajaan-kerajaan yang kafir pada zaman Nabi SAW? Nabi tak pergi serang kerajaan kafir tu. Tapi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad hantar surat, ajak raja tu kepada Islam. Itu Nabi SAW. Raja apa tu? Raja Hafsyah pada masa tu. An-Najashi nama kan. Orang kulit hitam Kristian. Nabi Muhammad tengok dia adil. Bila dia Nabi Muhammad hantar sahabat lindung bawa kerajaan dia. Sambil-sambil tu bagi tahu pada para sahabat cerita Islam kat Mamat tu. Harapannya mudah-mudahan hamba Allah tu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya betul. Last kali beriman orang nama Raja Hafsyah An-Najashi itulah, sampai orang tak tahu yang dia masuk Islam. Orang tak tahu dia masuk Islam. Nabi Muhammad, kita boleh tahu dia masuk Islam ni sebab Allah Taala bagi wahyu pada Nabi SAW mengatakan bahawasanya dia tu masuk Islam. Mengatakan dia masuk Islam dan dia meninggal. Nabi kata kita kena semayang jenazah gaib untuk Raja Hafsyah yang dah meninggal tu. Situ orang tahu dah masuk Islam, dah hamba Allah ni. Orang tahu. Tidak, orang tak tahu pun yang hamba Allah tu masuk Islam. Maksudnya ada kerajaan yang raja-raja dia orang tu tidak Islam. Tapi apa sikap Nabi SAW? Menyampaikan Islam, cerita Islam. Tapi bila dia orang serang kerajaan Nabi, Nabi serang balas. Macam yang dilakukan oleh Ahzab, Abu Sufyan. Dia duduk dekat Mekah, dia tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Dia pun buat perancangan serang kerajaan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi SAW ni, dia buat kerja cakap benda betul. Buat benda benar. Cuma ada orang tak bagi serang. Harap dia nak cari musuh tak? Itu bukan Nabi SAW. Yang dikatakan membawa kebenaran itulah yang disebut sebagai ala siratin mustaqim. Orang yang berada di jalan yang lurus. Cuma kita pun timbul soalan, jalan lurus tu macam mana? Apa neraca mengatakan kita berada di jalan lurus? Allah Ta'ala kata Tanzil Al-Azizir Rahim. Tanzil Al-Azizir Rahim, yang menurunkan terturunnya Al-Quran daripada Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha Penyayang. Itu cerita Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Cerita dia. Kita ikut Quran, insya-Allah lurus. Tak ikut Quran, mengarut. Tu je. Senang. Hidup kita ni pusing-pusing kat mana pun tengok Quran. Quran kata apa Aku buat ni macam mana pula Kalau aku cakap buat ni serupa dengan Nabi, serupa dengan Quran, tak lari daripada Quran, betul. Tapi kalau kita buat ni lari daripada Quran, mengarut tu. Senang. Teori Islam. Memang segi teori ni senang. Nak buat masalah, kita cerita teori semua boleh cerita kan. Tapi masalah pengamalan itu yang perlu
perlu kita fikirkan insya-Allah. Dan ini kita dah kupas lebih kurang lah dalam kuliah kita bulan lepas. Hari ini insya-Allah kita nak masuk ayat 20 ayat ke-6 dan ayat ke-7 insya-Allah. Yang Allah Taala sebut dalam Quran, kata Allah, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun." Kata Allah SWT, supaya engkau wahai Muhammad memberi khabar ketakutan kepada manusia-manusia, kepada kaum-kaum yang bapa-bapa mereka dulu tidak pernah diberikan khabar ketakutan, lalu mereka berada di dalam kelalaian. Kata Allah SWT dalam ayat. Okey. Apa yang kita boleh belajar pada ayat ini? Yang pertama, Nabi, tugas Nabi-Nabi ini adalah memberi khabar ketakutan dan khabar kebaikan. Basyiran wa nadhiran. Basyiran, khabar kebaikan, nadhiran, khabar ketakutan. Hidup ni Syekh, dia ada lagi dua perkara ni, gembira, takut, dua. Hidup ni ada benda kita takut, ada benda kita gembira. Dan semua manusia ni nak gembira sebenarnya. Manusia ni tak nak takut, tapi dalam keadaan kita nak gembira tu ada juga takut tu. Itu benda biasa. Rupa-rupa cerita pasal takut dengan gembira ni bukan cerita kat dunia je. Satu alam lagi kita nak bahas tentang syurga dan neraka. Kalau orang tu masuk syurga, gembira. Kalau orang tu masuk neraka, sedih. Cerita ketakutan. Nabi ni, dia bila dia cerita tentang ajak orang kepada kebaikan, dia akan compare, dia akan gabungkan di antara cerita baik dengan cerita tak baik. Dia tak akan cerita syurga sampai kiamat sampai terlupa nak cerita pasal neraka, mustahil. Ataupun dia cerita pasal neraka sampai terlupa cerita syurga, tak. Quran ke Nabi SAW, kalau dia cerita, dia mesti akan bandingkan dua perkara. Dia akan sebut syurga, dia tak akan lupa sebut sikit tentang neraka. Kalau dia sebut neraka tu, dia tak akan lupa sebut sikit pasal syurga. Sebab hidup kita dua tu je, baik dan buruk. Dan baik dan buruk ni kadang-kadang bukan sekadar kita cerita berlaku dekat akhirat aja. Dunia pun ada. Kita nak baik di dunia dan juga nak baik di akhirat. Kita tak nak buruk dekat dunia dan kita tak nak buruk di akhirat. Semua tak nak masuk neraka. Kita tak nak neraka dunia, tak mau. Tak ada manusia ni nak berperang. Tak ada manusia nak berperang. Kita duduk kat Malaysia ni, kalau tanya hati kecil seseorang ni, semua tak nak berperang. Tak suka berperang, pertumpahan darah. Sebab bila pertumpahan darah menyebabkan anak buah anak kita mati, jiran tetangga kita mati. Kita tak nak benda macam ni. Bermaksud kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni memang kita nak bahagia. Tapi bahagia tu macam mana nak capai? Allah Ta'ala bagi undang-undang, siap dah, cantik dah. Masalah ni kita kena ikut. Belum masalah dia kan? Betul, masalah kita pada hari ni dan jadi macam-macam kacau bilau ni tak ikut Islam. Tak ikut Islam. Islam ni bagi panduan cukup baik, tapi masalahnya manusia tak ikut panduan Islam. Betul. Dok gaduh-gaduh lah, apalah ni, cerita pasal kena tembak lah. Dekat mana? Dekat Kelantan, baru ni dekat Bacok. Lepas tu ada seorang pula penguat kuasa agama Islam dekat Pahang tu kan, yang kena tembak. Hamba Allah ni kena tembak. Cuba kita fikir balik, kenapa benda macam ni boleh berlaku? Puncanya satu je, tak ikut Quran. Quran kata kena jaga nyawa orang. Tak, kita tak jaga, tembak orang, bunuh. Alhamdulillah lah. Kita kena fikir balik macam mana hidup kita dekat Malaysia ni. Makin sikit, makin lama kita nampak macam Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada kita. Betul? Rasa macam tu kan? Ni cerita pasal bunuh-bunuh melibatkan senjata api. Kalau kita Costa 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, susah nak dengar. Susah nak dengar cerita tembak-menembak ni. Tapi sekarang macam biasa pula berlaku. Kita fikir, kenapa benda ni boleh berlaku kat kita? Dan fikir-fikir balik, gambarannya Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada kita. Allah Ta'ala tarik keberkatan. Cek, berkat dalam sebuah negara ni, Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran. Wa at'amahum min ju' alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Yang dikatakan negara berkat ni, Allah Ta'ala sebut adalah dia, yakni Allah Ta'ala mengenyangkan perut mereka daripada sebarang kelaparan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengamankan mereka daripada sebarang ketakutan. Negara yang ada unsur kasih sayang, negara yang dipayungi dengan rahmat Allah, dengan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Negara yang dikatakan Allah Ta'ala kenyangkan perut mereka daripada sebarang kelaparan. Alladhi at'amahum min ju'. Tu ayat ni. Allah Ta'ala sebut memberi keamanan daripada sebarang ketakutan. Wa amanahum min khawf. Mengamankan Allah Ta'ala terhadap mereka daripada sebarang ketakutan. Negara yang ada unsur kasih sayang. Ar-rahimuna fil ard yarhamhum man fis sama'. Manusia di atas muka bumi ini saling berkasih sayang sesama mereka. Segala makhluk-makhluk di langit akan memberikan kasih sayang mereka kepada kita, kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW. Apa lagi? Negara yang dapat payungan keampunan dosa daripada Allah.
Kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Allah Taala payungi dengan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu negara berkat. Persoalannya macam mana nak buat? Tu soalan tu. Nak macam mana berkat? Allah Taala sebelum Quran. Masalah tak baca Quran ni kita ni. Kalau baca betul-betul kita jumpa. Ni hari sembahyang Jumaat, khatib berkhutbah, last kali dia akan sebut satu ayat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah tak sebut Quran. Kita dengar ayat ni masa khatib berkhutbah. Tapi bila kita dengar tu, yang tidur tu sudah boleh tidur lah. Sebab tahu nak habis dah khutbah. Tu je kan. Tapi kita tak tahu apa maksud ayat tu. Ayat ni sebenarnya cerita, kalau kita buat ni, nanti kita akan dapat keberkatan dalam kehidupan kita. Bukan kita seorang dapat berkat, bahkan semua akan dapat berkat. Apa dia? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah suruh kita menunaikan keadilan, kebajikan. Wa ita'il qurba, dan Allah Taala suruh memberikan hak pada mereka yang berhak. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan menghindarkan daripada fahsyat dan munkar. Wal baghi, dan hindarkan diri daripada sebarang permusuhan. Baik Quran. Kita ni tak nampak, dengar, tak tahu apa ikut. Masalah dia kan. 5 perkara Allah Taala sebut dalam ayat ni. 5 perkara. Buat 5 perkara ni dapat berkat. Adil, berikan hak pada mereka yang berhak. Keseimbangan dalam kehidupan. Umar Khattab bila takbir negara dulu ada keseimbangan. Ber'amul baja'ah, tahun kebuluran, rakyat lapar, dia pun lapar. Tu dulu lah. Cerita rakyat lapar ni. Dia tengok rakyat lapar, apa sikap dia? Nombor 1, turun gaji pemerintah. Umar buat turun gaji pemerintah. Bila turun gaji pemerintah, tengok lapar lagi. Dia kata macam ni lah, buat tu lah tak ada gaji. Buat kerja tak ada gaji. Orang nama Umar. Ni tengok rakyat lapar ni. Dia ada makanan. Dia ambil makanan, dia bagi pada rakyat-rakyat dia yang daripada rumah dia tu. Dan dia sendiri tak ada makanan. Dia sendiri lapar. Orang nama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia dapat tahu dekat Syria tu rakyat dia lapar. Dia pergi ke Syria, pergi tengok rakyat dia. Dia tengok rakyat, datang seorang makcik. Makcik ni pula, dia ni tak baca surah khabar lah kot. Makcik ni jenis, kalau baca surah khabar, putusan Malaysia, berita hairan. Putusan Melayu, berita hairan. Dia baca itu. Dia tak baca yang lain. Dia tak nak baca surah khabar apa lain. Internet semua tak buka ni. Dia hanya dengar nama Umar. Tapi Tuan Umar tu dia tak kenal. Jumpa dengan Umar. Umar lagi jumpa dia. Umar tanya, apa khabar? Sihat tidak? Macam itulah lebih kurang sembang kan. Yang makcik ni kata, oh lah aku ni lapar tu. Umar dekat Madinah makan banyak-banyak kenyang. Aku akhirat nanti jumpa dengan Allah. Aku nak tanya Allah. Aku nak cakap pada Allah. Bubuh azab pada Umar. Sebab dia tu kenyang, kami lapar. Dia dah cakap dekat Umar. Dia kutuk Umar depan Umar. Dia tak tahu kawan tu Umar. Dia tak tahu kawan tu Umar. Yang Umar Al-Khattab tak tahu. Tak tahu dia tengok makcik tu kutuk dia. Berasap-rasap kutuk kawan tu kan. Saya ada juga jadi kutuk, tapi dia tak kenal orang yang dikutuk itu depan tu. Anak banyak kali kena. Dia kutuk rasa-rasa depan aku. Dia tak kenal kita. Proud betul. Ada macam tu kan. Kan nanti pun dah satu tempat kat Gombak. Tulis nama Wanji. Nama aku kan pelik. Nama ni pelik. Anak dia rasa dalam dunia ni ada seorang nama Wanji. Rupa-rupa ada lagi orang nama Wanji ni. Rupa-rupa. Anak ni orang Kelantan, orang Pasir Mat, Tok Uban. Nama Wanji. Dok rasa dalam dunia pun seorang. Belajar kat Pakistan tu, orang Pakistan dengar pelik, nama apa kamu ni? Dia tanya, Tok Guru nak siap kutuk lagi. Nama apa nama kamu ni? Tok Guru kutuk kita. Rupa-rupa balik kat Malaysia ni, anda jumpa dia seorang, nama Wanji juga. Duduk kat Damansara Damai, dekat dengan Sungai Buloh. Damansara Damai dekat Sungai Buloh. Tanya asal mana? Asal Kelantan. Dekat mana? Pasir Mat. Dekat dah tu. Cerita ada nama Wanji kan. Pergi kuliah dekat Gombak, dia Wanji. Anak pertama kali sampai. Anak sampai-sampai tu ambil air semayang, tepi dengan tempat papan sembok tu. Ada orang pergi tengok, malam ni Ustaz Wanji, siapa dia ni? Dia kutuk-kutuk, aku kat belakang kau dengar. Perang betul dia kutuk tu kat belakang. Anak dia aku lah dengar, dia kutuk kan. Lepas tu kita tengok dia pulih dia perasan lah kita tu, tapi dia tak kenal kita. Bila time pula kita bangkit, kakak malu itu. Loh, tu silap kutuk. Itu kan. Dia ada macam tu ada. Ayah Hana ni orang Kelantan yang dibesarkan di Sungai Buloh. Bapa anak, ayah Hana. Daripada Kelantan duduk Sungai Buloh. Nama Husin. Dalam kampung kat Sungai Buloh tu orang nama Husin tu ramai. Ada paling orang nama Husin. Jadi nak panggil Husin mana? Bobo lah label macam-macam. Ada seorang tu bobo label Husin Katun, seorang. Ada seorang tu namanya Husin Kedebek, seorang.
Ada seorang tu namanya Husin Kelantan, macam-macam label. Bapa anak dapat label Husin Kedebek. Tak ada pasal. Bapa anak dia orang pun label Husin Kedebek. Bapa anak orang pun macam tu. Tepi rumah anak, kat belakang rumah anak tu ada seorang Pak Haji ni, dia ada sikit masalah mata sikit. Dia rambut tak rambut macam tu lah. Bapa anak kita bawah rumah nampak baju, oh ni sihat tak? Sihat. Lepas tu duduk sembah, pompa-pompa. Dia kata, depan rumah ada Husin. Orang panggil Husin Kedebek. Dia pompa-pompa cerita, bapa anak senyum. Ni kutuk aku ni. Gitu kan. Dia tak kenal siapa yang dia sedang cakap. Kita ingat zaman sekarang tak, zaman dulu pun ada. Ni seorang makcik ni, dia tak kenal Umar. Dia kutuk Umar, rasak-rasak kawan. Alah, Umar tu kat Madinah tu kenyang. Akhirat nanti aku ngadap Allah SWT. Aku nak Allah Ta'ala bagi azab dekat dia sebab dia kenyang, aku lapar. Makcik dia sembah lagu tu depan Umar. Umar tak marah. Umar Khattab ni dia tengok makcik tu. Lepas tu dia beralih daripada situ. Sahabat Nabi pun nampak dia menangis. Orang tanya, kenapa kau menangis Umar? Aku gagal bagi rakyat aku kenyang. Itu jawapan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Keseimbangan. Nampak keseimbangan antara rakyat pemerintah itu berlaku di era dulu. Barulah kerajaan itu adil. Sebab tu kerajaan itu cukup-cukup dicemburui oleh negara-negara lain. Orang tengok, orang syok dengan cara Umar, menyebabkan Islam bukan sekadar dekat negara Arab, tapi era Umar Islam sudah sampai di luar daripada Arab. Keseimbangan, adil, kebajikan, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Allah Ta'ala sebut, wa ammal yatim fala taqhar. Anak-anak yatim jangan kamu herdikkan mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa lagi? Berikan hak pada mereka yang berhak. Ada hak bagi hak. Apa lagi kata Allah Ta'ala? Hindarkan daripada fahsyat dan munkar. Kita dapat fahsyat munkar ni apa dia? Zina, mencuri. Tak, ada lagi rasuah. Yang rasuah ni rasa macam bukan muka ni kadang-kadang. Biarlah ustaz dia duduk kata, nanti kalau kita duduk atas kita rembat sama. Ayat macam sial tu. Kadang ada pakai ayat macam tu kan. Janganlah Syekh, usahalah sekadar mampu untuk nak hilangkan benda tu. Sebab kalau kita biar, akan jadi masalah pada kita juga. Itu munkar tu. Ada pula satu lagi Allah Ta'ala kata wal bagh, permusuhan. Hindarkan daripada sebarang permusuhan. Ni, bermusuh, memang ada orang nak musuh dengan kita. Kita sendiri jangan start buat permusuhan. Wal'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah SWT. 5 perkara ni kita kena buat. Barulah negara tu akan dapat keberkatan. Masalahnya dia muka kita tak buat. Akhir sekali nak dapat keberkatan tak dapat. Wal'iyadzubillah. Tak nak. Kita nak bagi tahu ni macam mana dapat keberkatan. Begitu. Islam satu-satunya agama bila disebut tentang kerajaan dia akan libatkan dengan berkat. Agama lain tak ada. Agama lain ni istilah berkat ada dok tu. Tapi dalam Islam bila sebut pasal kerajaan dia akan ikat dengan berkat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala, segala kekuasaan di tangan dia dan dia berkuasa pada semua. Allah Taala jaga. Sebab itu orang Islam kena fikir nak dapat keberkatan tu bagaimana. Macam mana dapat? Allah Ta'ala bagi Quran. Ikut Quran, ikut hadis Nabi SAW, berkat. Bila dapat keberkatan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah Ta'ala sebut, litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Kata Allah SWT, engkau tu Muhammad, didatangkan oleh Allah SWT, bawa pula Quran bagi pada kamu. Apa tujuan? Supaya kamu beri khabar ketakutan kepada kaum yang bapa-bapa mereka dulu tidak pernah diberikan khabar ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata litunzira, memberi khabar ketakutan. Islam ni dia ajar pada kita mesti bermula apa-apa daripada hati. Takut daripada hati. Takut ni betul datang daripada hati. Kalau orang belajar teori barat, maaf tak sebut teori barat. Rajin-rajin kadang-kadang baca buku falsafah. Anak ni suka baca buku falsafah walaupun tak erti, tapi gagah juga baca. Ada buku falsafah yang penulisnya namanya John Locke. Orang barat lah, orang kafir kan. Ada tukang penulis ni namanya John Rawls. Ada satu buku namanya Theory of Justice. Kita baca dalam buku tu, menarik dikupas tentang macam mana dikatakan keadilan mengikut perspektif barat. Kita pergi banding pula dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama Islam. Antara menariknya orang barat ni dikupas, dia kata sebenarnya kehidupan manusia ni tak boleh lari daripada 5 susunan. Ni orang barat ni teori lah. Anda nak bandingkan teori orang Islam pula. 5 susunan dalam hidup kita ni. Yang pertama dia panggil peristiwa. Yang kedua dia panggil pemikiran. Yang ketiga dia panggil perasaan. Yang keempat dia panggil perbuatan. Yang kelima dia panggil perolehan. Susunan 5P. Peristiwa, pemikiran,
perasaan, perbuatan, perolehan. Contoh senang. Jalan, nampak ular, satu peristiwa. Bila kita tengok ular, otak kita dia kata apa agak-agak? Kalau orang berfikir secara negatif, dia akan kata, ular bahaya. Bila sebut bahaya, apa perasaan dia? Oh, takut. Otomatik jadi takut. Bila takut, apa dia akan buat? Perbuatan dia akan ambil kayu, dia pukul ular. Mampu ular terus-terusan. Betul kan? Ataupun dia lari, tinggalkan ular. Saya masalah. Apa perolehan dia? Tak ada apa-apa, zero. Tapi orang barat dia ada, cuba kita fikir terbalik sikit. Dia panggil berfikir secara positif. Orang barat ajar lah ni. Nampak ular, fikir tadi negatif, bahaya. Fikir positif, boleh buat duit. Fikir boleh buat duit. Orang barat ajar lah ni. Tengok ular, boleh buat duit. Agak-agak bila fikir boleh buat duit, dia jadi apa perasaan? Tak takut dah, jadi berani pula. Betul kan? Dia akan jadi berani, dia akan cari kayu, dia akan cari guni, dia tangkap, dia pupuk dalam guni. Itu perbuatan dia akan jual. Apa perolehan dia? Duit. Untuk orang barat aja. Orang barat aja lah ni. Ini beza antara orang barat dengan orang Islam. Islam dia tambah satu lagi tau, kepercayaan. Islam aja satu lagi, keimanan. Kita tengok satu benda, kita pun akan berfikir boleh buat duit. Bila boleh buat duit tu timbul perasaan berani. Tapi ada satu lagi, kepercayaan, keimanan. Halal ke haram? Timbul buat halal haram. Tahu tak? Itu Islam aja. Beza sikit dia orang barat dengan style orang Islam cara berfikir lah. Dia ada halal dan haram. Faham dia, manusia ni dia bertindak mesti bermula daripada perasaan. Dan perasaan tu datang daripada hati. Sebab itu Allah Ta'ala bila sebut dalam Quran, dia sebut antara faktor manusia yang jadi jahat, mereka ni gagal memanfaatkan dua perkara, pendengaran dan juga penglihatan. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang jahat, iaitu dengan maksud orang munafik. Kata Allah Ta'ala lah, mereka ni pekak daripada kebenaran, mereka ni buta daripada kebenaran, mereka tu bisu daripada kebenaran, dan mereka tak akan kembali kepada kebenaran. Allah Ta'ala sebut Quran. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan pendengaran, penglihatan? Sebab pendengaran dan penglihatan lah menafsirkan peristiwa. Bila datang dia menafsirkan, bila tafsir dia datang berfikir dia akan pergi pada perasaan. Dan situlah masuk pula elemen kepercayaan. Islam ajar macam tu. Islam ajar. Jadi ada manusia ni Syekh, yang dia tak ada fikir takut tu. Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad SAW nak ajar ni, bagi takut ni, bagi manusia fikir. Jadi Allah Ta'ala sebut litunzira, Muhammad tugas kamu memberi khabar ketakutan. Ni cerita bagi orang takut ni. Takut apa? No, azab yang nak berlaku di akhirat nanti. Dan apa yang kamu nak bagi tahu tu pula Muhammad SAW? Kepada siapa? Kata Allah Ta'ala ni, kepada kaum yang bapa-bapa mereka dulu tidak pernah diberi khabar ketakutan pun. Bapa mereka dulu. Di sinilah menjadi dalil Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi yang pertama datang di kalangan orang Arab. Sebelum tu orang Arab tak ada Nabi. Sebelum tu orang Arab tak ada Nabi. Nabi-Nabi ni, semua Nabi-Nabi ni datang daripada kalangan Bani Israel, kecuali 10 orang ni Nabi bukan daripada Bani Israel. Start Nabi Yaqub AS tu Bani Israel. Last kali datang Nabi Muhammad SAW. Arab tak ada Nabi lagi masa tu. Arab mana ada Nabi lagi masa tu. Orang Arab mana ada Nabi? Nabi Ismail AS. Nabi Ismail belum lagi start jadi Arab. Sebab Nabi Ismail AS dengan Nabi Ibrahim AS bukan di kalangan orang Arab. Arab yang sebenar adalah datang daripada Yaman. Anak perempuan orang Yaman telah kahwin dengan Nabi Ismail AS. Lepas daripada itulah bermulanya keturunan Arab. Maksudnya Nabi Ismail AS itu sendiri itu bukan Arab. Nabi Ibrahim AS bukan Arab. Dan sebelum itu lagi lah tak ada Arab. Mana ada Nabi-Nabi datang pada keturunan Yaman, kecuali datang selepas zaman Nabi Ismail AS. Lepas zaman Nabi Ismail, tak ada seorang pun Nabi datang di kalangan orang Arab. Yang datang semua Nabi sebelah sini, daripada keturunan Nabi Ishaq AS, yang dikenali sebagai Bani Israel. Nabi. Last kali keluar Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, Muhammad, tugas kamu memberi khabar ketakutan kepada kaum yang bapa-bapa mereka dulu sebelum ni tidak pernah diberikan khabar ketakutan. Maknanya Nabi Muhammad, Nabi datang daripada bangsa Arab yang pertama dan terakhir. Tak ada dah Nabi selepas itu. Sekarang ada baru tau, Tuhan Harun. Ada Tuhan pula sekarang. Aku tak faham. Ingat sebelum ni cerita pasal Nabi, ada seorang mengaku jadi Nabi lah. Tidak seorang ramai dah mengaku jadi Nabi ni. Yang lagi canggih tu baru mengaku jadi Tuhan. Yang anak kelakar tu baru dia masuk hospital sebab sakit jantung. Tuhan sakit jantung.
Tengok, Tuhan pun masuk buat, kita pun tak faham. Sekarang ni kalau doktor pergi berubat dia, doktor tu pula jadi Tuhan pada dia pula. Sebab Tuhan bagi dia, doktor bagi dia sihat kan. Ni apa pun tak faham lah, sesat zaman sekarang ni. Tak apa cerita. Jadi dia bagi tahu Nabi Muhammad SAW, dia Nabi yang mula-mula sekali datang daripada bangsa Arab, dan dia adalah Nabi yang paling akhir gitu. Dan Nabi-Nabi ni, kita kena ingat semua diturunkan untuk kaum tertentu je. Berbeza dengan Nabi SAW, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia seluruhnya. Benda ini Nabi SAW dia sebutlah. Kata Nabi SAW, bahkan Nabi yub'at ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila nasi kafatan, kata Nabi SAW. Nabi-Nabi tu, kata Nabi SAW, diutuskan untuk kaum dia saja. Nabi Isa untuk Bani Israel je. Nabi Musa untuk Bani Israel je. Sebab itu istilah yang dikatakan Ahlul Kitab, ni yang semalam minggu bulan lepas kita sembang kat luar itu dengan Datuk Khalid dari tu kan, sembang kat luar, yang dikatakan definisi Ahlul Kitab tu apa? Orang timbul persoalan, Ahlul Kitab kalau 9 orang kita boleh makan, orang perempuan Ahlul Kitab kita boleh kahwin dengan dia, ingat tahu? Boleh tahu? Jawab terkejut. Quran sendiri mengatakan kita boleh kahwin dengan Ahlul Kitab walaupun mereka tidak beragama Islam, tetapi kita boleh kahwin. Quran mengizinkan. Quran mengizinkan. Pada zaman sahabat dulu, ada seorang sahabat dia kahwin dengan orang Yahudi, kahwin dengan orang perempuan Bani Israel. Sahabat tu namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia kahwin dengan perempuan Ahli Kitab. Berlaku Cumanya mari era Umar Khattab, Umar kata dah cerai, jangan nikah lagi. Dah cerai perempuan Bani Yahudi ni. Yang Huzaifah kata kenapa kau halang pula? Quran kata boleh. Huzaifah dia pula pergi marah pada Umar. Umar kata apa? Bukan macam tu. Masalah sekarang, kau kahwin orang buat misal, lepas ni orang nak kahwin cari orang Bani Israel, tinggal habis orang Islam ni. Jadi stop supaya orang berjaya kahwin sama-sama Islam. Tu cerita zaman Umar Al-Khattab. Maknanya hukum asal kahwin dengan Ahli Kitab ni boleh. Cuma ada orang timbul satu persoalan, Ahli Kitab tu siapa? Bila dikatakan Ahli Kitab tu siapa? Ahli Kitab ni Yahudi dan Nasrani, Kristian lah, yang baca Taurat, yang baca Injil. Tetapi Ahli Kitab ni pula ada yang sah, ada yang tidak sah. Nabi Muhammad SAW kata, Inna nabiyya yub'at ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Nabi-nabi dulu diutuskan untuk kaum dia sahaja. Aku, ni kata Nabi, dibangkitkan untuk menjadi Nabi seluruh manusia, kata Nabi SAW. Maksudnya yang dikatakan Yahudi, yang dikatakan Nasrani, Ahlul Kitab yang sah ni mesti datang daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Sebab dia agama yang menyebabkan dengan kaum tertentu. Tiba-tiba sekarang kita jumpa Kristian tapi bangsa Cina, dia tak termasuk. Itu tak boleh, faham tak? Dia kata, dia kitab dia kahwin ni, tengok Cina Kristian dia kahwin dengan dia. Tu silap lain, salah lain, nampak tak? Ada orang kata, Yahudi dulu tak sama Yahudi sekarang. Serupa je Syekh, mengarut lama dah Yahudi ni. Yahudi ni memang sesat. Walaupun dia sesat, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, tapi disebabkan banyak elemen-elemen yang agama dia suruh agama kita, Quran mengizinkan kita boleh kahwin dengan perempuan dia orang. Tu ada lah. Tak ada cerita dari segi hukum, tak semestinya kita buat. Dia dengar lepas ni, dia cari perempuan Yahudi buat bini, mengarut lah pula. Jangan ada faham macam tu. Ada cerita segi hukum, peribahasa hukum. Dia ada hukum ni yang Quran kata boleh, tak semestinya kita buat. Betul. Dalam Quran ada cerita hukum pasal hamba. Maksudnya kalau berlaku peperangan, ada orang kafir kena tawan, orang kafir kena tawan, lelaki ke perempuan boleh jadikan sebagai hamba. Boleh. Quran ada mengizinkan untuk jadikan perempuan tawanan perang itu sebagai hamba dalam Quran. Tapi yang agak rasa sama sekarang, kalau berlaku perang sungguh, boleh tak kita buat perempuan sebagai hamba? Tak boleh, Syekh. Sebab apa? Dia akan merosakkan imej Islam pada hari ini. Tak boleh orang kata, Islam pula menghidupkan budaya perhambaan. Walhal tujuan asal datangnya syariah nak menghapuskan budaya perhambaan. Itu asalnya agama tu. Walaupun nas ada cerita, tapi kita kena faham apa maksud nas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nampak? Ahlul Kitab bila disembelih kita boleh makan. Ahlul Kitab yang macam mana? Ahlul Kitab yang kita tengok susu galur keturunan dia datang daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Sebab yang dikatakan nabi-nabi sebelum ini untuk kaum tertentu je, tidak kepada manusia seluruhnya. Beza dengan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Duduk. Yang ketiga, timbul pula isu bila Allah Subhanahu Wa Taala litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun. Allah Taala kata beri khabar ketakutan kepada kaum yang
yang bapa-bapa mereka sebelum ini tidak pernah diberikan khabar ketakutan. Bermaksud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, zaman tu tak ada Nabi tu. Okey, bila tak ada Nabi, macam mana status mereka? Syurga ke neraka agak? Macam mana cerita ayah Nabi SAW kan? Ayah Nabi Muhammad syurga ke neraka agak? Mak Nabi SAW syurga ke neraka agak? Sahabat Nabi satu hari pergi jumpa Nabi SAW. Tanya soalan, wa kaifa abauna? Bapa-bapa kami dulu macam mana Rasulullah? Nabi kata fa inna abi wa abaka finar. Bapa aku, bapa engkau neraka. Kata Nabi SAW. Jadi ulama ni dia kata inilah menjadi dalil mengatakan bahawasanya bapa Nabi SAW ahli neraka. Satu hujah. Datang pula seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia tulis dalam kitab dia. Lepas tu dikupah balik Qaradawi dalam kitab dia pula. Dia menyatakan satu ayat Quran yang Allah Ta'ala kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Maksudnya selagi mana tak datang rasul, orang tu tidak akan dikenakan azab. Dia tak akan masuk neraka bunyi. Jadi macam mana status bapa Nabi SAW? Macam mana status mak Nabi Muhammad SAW? Berdasarkan kepada ayat Quran tadi, maksudnya ayah Nabi dan mak Nabi syurga. Kupasan dia. Lepas tu hadis Nabi SAW kata fa inna abi wa abaka finnar. Bapa aku, bapa kamu dalam neraka. Macam mana pula? Abi, bapa aku di dalam bahasa Arab ni banyak maksud. Satu maksudnya bapa betul, satu lagi pak saudara. Pak saudara pun Arab panggil abi. Abi tak bukan babi macam elok tu. Abi macam elok abi. Kalau orang Hindustan dia panggil babi ni untuk mak saudara. Dia panggil babi. Kita orang Malaysia mungkin panggil mak saudara babi apa ni. Dah bahasa dia memang begitu. Tu bahasa dia kan. Bahasa kita lain lah. Kita dengan babi ni fikir kau lain lah. Cerita dia kan. Tak. Jadi fa'inna api di dalam bahasa Arab maksudnya adalah pak saudara pun boleh. Yang Nabi Muhammad kata fa'inna abi wa abaka finnar itu adalah merujuk kepada pak saudara yang bernama Abu Talib. Yang duk bernama pak saudara lain lah, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk dia. Sebab apa? Sebab orang yang tidak pernah mendengar kebenaran, kalau dia dalam kekufuran, orang macam ni tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lah kalau kita cerita contohlah dekat kutub utara ni tak ada Islam sampai kat sana. Contoh, mustahil zaman sekarang ni orang ni dapat Islam ni kat handphone dia. Betul. Buka Facebook jumpa Islam kat situ. Berapa ramai pendakwah hari ni berdakwah melalui Facebook. Berapa ramai pendakwah hari ni berdakwah melalui Twitter. Berapa ramai pendakwah hari ni berdakwah melalui blog, melalui YouTube, macam-macam nama lah. Kalau nak dengar ceramah Islam ni berlambak dalam internet sekarang kan. Kita buat andaian lah kalau semua ni tak ada. Dekat kutub utara tu ataupun dalam hutan tu, dekat Ring India tu, Islam tak pernah sampai. Dia orang tu kalau mati ni syurga ke neraka agak. Mereka syurga ke neraka agak sebab dia orang tak pernah dengar Islam. Jawapannya Allah Ta'ala sebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazabkan satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Maksudnya mereka tidak Islam, tapi Allah Ta'ala tak bagi mereka azab sebab mereka tidak pernah dengar Islam. Quran begitu. Nampak? Ada pula satu kes orang ada bincang, dia dengar Islam, tapi dengar Islam ni bersih mengarut. Sebab orang jadi Islam ni macam-macam cara tau. Kalau Islam dengar yang tukang cerita tu namanya Jati, masalah tu. Betul tak? Yang tukang cerita Islam tu namanya Perkasa, masalah tu. Dia Islam tak nampak rahmat. Orang tu kekal dengan kekufuran disebabkan Islam yang didengar tu bukan Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Islam yang diorang dengar tu lah Islam yang mengajak pada permusuhan, dan mereka kekal dalam kekufuran. Agak-agak macam mana keadaan orang sebegini? Penat nak jawab. Penat Syekh? Anak baru ni pergi dekat jalan masjid dia, beli buku buatan Pustaka Fajar Ilmu. Beli buku tu turun-turun, nampak ada seorang kawan ni sing. Anak kena jumpa saya dulu lah. Kalau pergi demo jumpa Mamat ni. Tahu alas sebut aku memang kaki demo pun. Ada pergi demo selalu jumpa hamba Allah ni, kawan ni. Orang sing, dia bukan orang Islam, sing. Dan dia ni dia ni ateis tak percaya Tuhan. Dia jual buku kat bawah dekat depan Masjid India. Anak turun-turun dah nampak dia. Anak pergi jumpa kata nama Nicole. Dia kata, "Ustaz, apa? Apa lagi beli buku kat sini? Mau pergi kan?" Anak tanya pernah makan belum? Belum. Jom pergi makan. Aku belanja, no problem. Okey, no problem. Kalau Ustaz nak belanja, okey. Kata Allah ni. Jom pergi minum teh dekat belakang kedai-kedai Pakistan belakang. Dok makan dia tanya Ustaz, aku nak tanya kau boleh tak? Kata boleh.
Apa soalan kau? Kau boleh sebutkan aku tak? Allah Ta'ala tahu. Allah mak, susah ni nak jawab. Anak kata macam mana aku nak jawab dengan kau ni. Anda fikir temenong, macam mana nak bagi jawapan? Anak kata definisi Allah ni adalah satu zat yang maha wujud tetapi menjangkaui akal. Jawab macam tu. Satu zat yang maha wujud tetapi menjangkaui akal. Dia pun temenong. Hai, susahnya nak faham. Kata dia, susahnya nak faham. Anak kata, aku pun tak kerti nak cerita kat kau. Macam tu kan. Lepas tu, macam mana ni Ustaz? Anak kata macam ni lah. Ni dia tarik, kau nampak dia tarik? Kau, dia minum air lah. Dia minum teh oil selimau tu. Anak minum teh tarik. Anak cakap, kau percaya tak teh tarik ni sedap? Dia kata, boleh tak kau cerita dekat aku? Macam mana sedap ni teh tarik? Okey, kau nak cerita. Teh tarik ni dia punya sedap. Dia ada manis, dia ada susu, dia punya lemak. Dia dengar, tak reti. Tak reti kan? Macam tu lah aku nak cerita Allah dekat kau. Aku tak reti nak cerita. Lepas tu kalau kau nak tahu, kau kena minum lah. Bila kau minum, kau tahu lah sedap macam mana. Kau kena bertuhan. Baru kau rasa macam mana yang dikatakan Tuhan itu. Dia pun fikir, macam tu Okey, agak boleh faham sikit. Okey lah tu, permulaan kan. Anak pun tanya satu soalan pula dekat ni. Orang dia sebut Allah tu, kau faham apa? Dia pun fikir, yang aku rasa bila sebut Allah ni, pada persepsi aku adalah zat yang maha agung, maha kaya, maha. Dan aku ni suka nak cerita. Aku rasa yang tu kot Allah kot. Yang kau faham Allah, yang tak reti nak sebut Allah tu lah, yang tu lah Allah yang kau faham. Dia pun, okey, boleh terima sikit lah agak-agak. Dia kata kan, Alhamdulillah permulaan. Cerita dia kan. Syekh. Kalau jumpa orang pelik-pelik tak ada agama lagi termenung tau. Ada yang jumpa, dia kasi dia syalam ni, sisi tujuh ni, tak jawab dia pun. Cerita dia tujuh tak jawab dia pun. Dia lepak dengan budak, ada seorang budak etis. Agama Islam, belajar pondok, apa Quran lagi. Asalnya, duduk tak faham. Ngaji pondok, lepas tu duduk macam mana tak tahu. Dia kata aku ni, duduk fikir-fikir aku tak agama ni tak betul. Jadi baik tak ada agama. Anak kata berat mamak ni. Lepas tu duduk sembang cerita. Tiba-tiba ada orang bagi tahu dekat stesen 2 Shah Alam ni ada satu rumah berhantu kata dia. Anak kata ke dia, kau boleh tak duduk rumah hantu tu? Sewa sebulan aku bayar. Kau duduk rumah hantu tu. Dia kata ada hantu Ustaz. Tak nak. Hantu kau percaya kan rupanya? Dia percaya hantu tapi tak percaya Tuhan. Padahal kalimah hantu dengan Tuhan dia macam balik. Hantu, Tuhan. Balik kalimah. Benar tak? Dia boleh percaya Tuhan, dia boleh percaya hantu tapi tak percaya Tuhan. Anak kata tak apa, permulaan kau percaya hantu dulu, lepas ni kau percaya Tuhan. Tegak ke dia kan? Hari ni kau percaya hantu dulu, lama-lama insyaAllah kau percaya Tuhan balik, insyaAllah. Ada tau, kat Syalam ni. Nak jumpa kawan pelik-pelik ni dekat dalam ustaz kan jumpa anak. Anak ni kawan pelik-pelik tau jumpa. Kadang-kadang nak bawa orang macam ni ustaz kau boleh berkawan. Nak kata macam mana kalau orang tak nak berkawan, siapa nak kawan dengan dia? Biar aku berkawan dengan dia. Berkawan, dia berjalan dengan dia, lepak, dia bersembang dengan dia. Apa yang anda tak pernah judge dia orang? Anda buat kawan, sembang bagi pandangan. Dan Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan akan berubah lah insyaAllah. Setakat yang kita nampak ni memang ada perubahan sikit-sikit ke arah kebaikan. Tapi nak bagi tahu kadang-kadang konsep yang nak faham Tuhan tu rumit kita nak cerita dekat orang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita cerita kebenaran Islam, akhir sekali orang boleh tolak Islam sebab dia tengok orangnya orang Islam. Faham? Islam ni macam ni. Alhamdulillah kau ustaz cerita Islam. Aku tengok orang Islam, orang yang macam setan. Kita betul juga. Takkan itu susah. Kita kena akui pula. Betul. Dia cakap tentang aku nak terima Islam macam ni ustaz. Engkau tu ustaz. Engkau bukan ustaz yang popular. Tu ustaz yang popular kena perang yang macam setan. Dia buat ayat tu pula. Lagi spoil banyak kita. Cek berlaku kan. Persoalan yang timbul, kalau mereka ditolak Islam sebab dia tengok akhlak orang Islam, dia tengok kadang-kadang pemahaman Islam yang salah yang dikemukakan pada mereka, agak-agak orang macam ni syurga ke neraka agak. Rumit nak jawab tu. Sampai ada seorang Kristian berjumpa anak itu, dia tanya soalan, Ustaz, aku nak tanya kau ikhlas, jujur. Aku ni Kristian. Dan aku rasa aku buat banyak benda baik tak? Aku rasa aku punya akhlak dengan akhlak orang Islam, aku lagi baik, kata dia. Pada agama kau, aku ni syurga ke neraka agak. Nak jawab apa agak itu? Anda dengar tu, spoil, tak erti nak jawab. Macam mana orang kejap? Anda jawab satu je. Aku orang Islam tau. Aku percaya seorang, Nabi namanya Muhammad SAW. Itu Nabi aku. Kau orang Kristian, kau percaya Isa tu Tuhan. Tu kau punya pasal. Lah kau boleh dukung, boleh hari. Itu Islam aja. Bagi aku, agama aku, bagi kau pergi mampus. Dan aku pergi mampus aku. Cakap ke dia kan? Kau punya agama, kau punya pasal. Aku agama aku. Aku percaya Nabi Muhammad SAW, Nabi aku. Nak masuk syurga, kenapa yang disebut? Ikut apa yang disebut. Anak kata, Nabi aku pernah kata,
La yadkhulul jannata illa birahmatillah. Seseorang itu tidak akan masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Aku yakin bukan kerana amalan aku masuk syurga. Aku yakin aku ni buat amal baik ni, aku harap satu je, biar Allah Ta'ala sayang aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sayang aku, Allah Ta'ala buat aku dalam syurga. Engkau pun bersyukur. Cakap, engkau Kristian tu, kau buat baik, aku harap mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sayang Allah pada kau. Macam tu. Tuhan tak nak sayang, tu Allah Ta'ala punya pasal. Aku nak kata apa? Dia dengar, okey, kau tak ajar aku Ustaz. Okey, right. Dia kata, tak ada masalah. Dia boleh terima kita punya macam tu. Tapi dia kata terang lah. Pada aku agama kau boleh betul. Kalau aku kata agama kau betul, aku dah masuk agama kau. Sekarang aku kata agama boleh betul, dan aku kata agama kau tak betul. Makanya aku duduk dalam Islam. Dan aku percaya, engkau percaya gitu. Engkau percaya agama kau betul. Dan kau mengatakan agama kau tak betul. Betul kan? Dia kata, memang macam tu. Tak apa. Tapi aku nak bersama dengan kau, belajar Islam. Baca Islam, baca buku-buku Islam, kenali Islam. Aku harap supaya kau nampak apa yang aku nampak. Cakap macam tu dekat dia. Kristian tu, okey Ustaz, tak ada masalah. Kalau jumpa cerita Islam, cerita Islam. Harapannya pakat-pakat kenal Islam. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab kita kena ingat, ramai manusia dia tolak Islam ni kerana mereka tak faham Islam. Dan ramai yang tolak Islam ni, kadang-kadang dia orang dah dengar Islam, tapi Islam yang dia orang dengar tu adalah keliru. Tak faham, macam ni, dah ganas Islam tu. Masalah-masalah. Kita nak pamerkan Islam yang baik, Islam yang ni, Islam yang damai ni. Bila kita kemukakan yang rahmat ni, harapannya mereka ni nak dekat dengan Islam. Sebab itu ulama ada bahas macam ni. Betul yang bahas ni bukan jalan-jalan orang Syekh. Imam Ibn Qayyim Jauziyah kupas dalam kitab dia. Siapa yang kupas benda macam ni? Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih. Dia kupas benda macam ni. Ini persoalan-persoalan yang perlu terjawab. Dan kadang-kadang kupasan sebegini ni kita kena kupas depan orang bukan Islam. Kita nak pamerkan betapa benarnya agama Islam. Supaya bila dia orang dengar, dia orang akan datang kepada Islam, insyaAllah. Itu kita harapkan, insyaAllah. Kata Allah SWT, litunzira qawman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Kata Allah SWT, tugas kamu Muhammad untuk menyampaikan khabar ketakutan kepada mereka-mereka, kepada kaum-kaum yang bapa mereka tidak pernah diberikan khabar ketakutan. Fahum ghafilun, dan mereka, yakni bapa-bapa mereka berada dalam kelalaian. Kelalaian ini banyak maksud tau. Kita ni kadang-kadang tengok lalai tu kata haram. Dia bukan bila sebut lalai maknanya haram. Macam orang dah timbul sekarang ni tentang hukum muzik halal ke haram. Timbul, muzik ni halal ke haram? Muzik tak haram. Muzik tak haram, nak bagi tahu kan? Yang haram muzik ni sekiranya melalaikan, baru haram. Dan lalai itu pula ada dua maksud. Yang pertamanya meninggalkan perkara yang wajib dibuat dan melakukan perkara yang haram. Kita ni dia haram buat, kita dibuat, itu dikatakan lalai. Main muzik kadang-kadang ada orang main muzik tapi dia tunaikan benda yang wajib dan dia tak buat benda-benda haram. Makanya bermuzik itu tidak haram. Yang haram ni adalah kau main muzik tak sembahyang. Itu mengarut tu. Sebab tu yang boleh main muzik ni ustaz dia. Ustaz dia main muzik, main bro azan, pergi sembahyang. Orang lain tak sembahyang, haram main gitar. Macam tu. Budak dia main gitar berjalan bro orang azan tak sembahyang kan. Pergi buat sembahyang. Tidak haram cakap ke dia. Betul. Tapi janganlah pula mari sembahyang bawa gitar pula. Sembahyang untuk Allah kan beberapa kat belakang. Itu mengarut lah pula kan. Tapi nak bagi tahu, hukum muzik itu tak haram. Yang haram adalah melalaikan. Ada orang kata ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata akan berlaku satu zaman dekat kaum aku yang mereka ni akan menghalalkan al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Rawahul Bukhari. Mereka akan menghalalkan arak, sutera, zina, al-ma'azif. Al-ma'azif ni terjemahannya adalah muzik. Sebenarnya ma'azif ni terjemahannya bukan muzik. Ma'azif ni terjemahan Melayu ni adalah alat-alat yang melarangkan. Maksudnya SMS pun termasuk, Facebook pun termasuk, Twitter pun termasuk. Main Twitter tak haram, main Facebook tak haram. Sebab bila main, kalau semayang, kalau waktu semayang masuk, kita pergi semayang. Yang haram main Facebook ni, hatta semayang pun main Facebook lagi. Itu haram tu. Dan Allah bagi klik, dia pun balas Facebook. Itu mengarut lah tu. Cek. Jangan jadi macam Pak Arab lah. Pak Arab ada pening-pening ni, pergi ke negara Arab, boleh tengok tau. Dia tengah semayang, dia boleh balas SMS tau. Anda pernah tengok tau, Arab tengah semayang, dia punya SMS, dia boleh angkat, dia balas SMS. Masuk dalam poket. Yang tu gila. Ada pesan dia kena buat dah. Jangan dah buat, batal semayang. Ada orang tanya nak, Ustaz, balas SMS, kita bukan bercakap. Kita balas SMS, bukan bercakap. Bukankah menggerakkan jari itu banyak kali kan khilaf di kalangan ulama?
Jangan kata gerak 3 kali berturut-turut. Syafi'i mazhab lain tak. Dia pakai ulang macam tu. Tak memang betul pun. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tengah semayang jalan tau. Betul mazhab lain. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita kalau jalan 3 kali, jangan 3 kali berturut-turut. Lakukan 2 kali berhenti, 2 kali berhenti, 2 kali berhenti. Itu mazhab kita lah. Tapi dalam mazhab yang lain, berjalan pun tak apa Syekh. Tengah duduk semayang, kalau mazhab Hanbali lagi A. Tengah duduk semayang, bawa anak kecil. Tiba-tiba anak berlari, boleh kejar, pergi ambil anak, sambung balik semayang. Oh, lagi canggih ni semayang. Mazhab Hanbali, betul. Serius saya beritahu mazhab kita sendiri, kalau kita semayang, kita nak dukung anak kecil, boleh? Tak ada apa. Anak salah dia buat, Allah. Kita ada anak kecil lah, seorang anak kecil kan. Kadang-kadang kita tengah semayang, dia melangkap, mengangkat, duduk kat depan kita. Kita nak sujud dah terganggu. Lepas tu dia duduk tarik kain kita, tarik ayah orang kita duduk semayang. Kita buat kain, tak berapa nak ketat, dongkak pergi jatuh pintu. Silap bulan. Dia anak kita kan. Kadang-kadang tengah semayang, tarik dukung anak. Tak apa, tak salah. Memang tak salah. Tengah semayang dukung anak, tak salah. Masa kita rokok, sujud, terletaklah sekejap. Lepas tu sama balik, angkat balik anak. Tak salah. Memang tak salah. Semayang tak cacat sikit pun. Nabi SAW semayang, bawa cucu. Bawa Hasan dan Husain. Nabi SAW semayang, cucu. Dia tengah semayang ni, duduk atas kepala. Memang kau, cucu. Nabi Muhammad tak marah. Dia biar atas kepala. Sahabat tu jadi confused kat belakang. Hari ni, dia sujud ni kena tambah panjang. Kau macam mana agak ni? Dia fikir, rupa-rupa je lah. Ada cucu atas kepala. Itu dah cerita Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita semayang, dukung anak, tak salah. Tak salah. Kita tengah semayang, orang tutup pintu. Ni nak buka pintu ni. Pergi dalam buka pintu, boleh. Mazhab kita kena jaga 3 kali berturut-turut. Jangan jalan-jalan macam jalan lenggang, tak boleh lah. Dia kena jaga 3 kali berturut dan dada jangan lari daripada arah kiblat. Boleh buka pintu. Tak ada apa masalah. Mazhab lain lagi, jalan tak lari dada daripada kiblat pun tak apa lagi. Tengah semayang, bumbak-bumbak. Allah, macam dah pusing kan. Buka pintu, saya boleh semayang. Ini mazhab Hanbali. Ini mazhab Hanbali ya. Ada hamba Allah dia kata, Ustaz, kita balas SMS, jari gerak banyak kali. Kan ada mazhab kata tak kata? Macam mana agak? Hai, penat nak jawab. Jawapan dia senang. Kaedah fiqh ada sebut al-kitabah kal-khitabah. Al-kitabah kal-khitabah. Menulis itu hukum dia seperti mana bercakap juga. Macam contoh, kalau kita belajar dalam ilmu fiqh muamalat, fiqh jual beli, zaman dulu akad jual beli ni kena sebut bi'atu wa ishtaraitu. Aku beli, aku jual. Dia kena ada tau. Kalau barang-barang mahal lah, murah tak payah lah. Beli coklat 30 sen pun bi'atu wa ishtaraitu. Beli coklat 50 sen, saya beli, saya jual. Kalau buat bagus lah, tapi tak payah lah. Pergi dekat mesin tu, beli air tin tu, saya beli. Pergi cakap ke mesin, termenung mesin tu. Mesin tu pula kita kena pakat dengan token dia, kena bubuh satu perkataan, saya jual. Tak payah, itu barang murah. Tapi kalau barang mahal, kita kena bi'atu wa ishtaraitu. Zaman sekarang, dia bukan kata aku beli, aku jual. Zaman sekarang, tulis. Sana. Kita pergi dekat supermarket, kalau beli barang, dia bagi resit. Resit tu macam cakap lah, bi'atu wa ishtaraitu. Hukum al-kitabah kal-khitabah. Menulis itu, hukum dia seperti mana kita bercakap. Hukum dia begitu. Kita dengar khutbah. Ada orang cakap, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ketika kita dengar khutbah, kita tak ada bercakap. Kalau kawan kita bercakap, baik duduk diam. Kita kata duduk diam tu pun bakat laut. Habis hari tu sembahyang Jumaat kamu. Tak ada apa-apa pahala. Sembahyang Jumaat sah, pahala tak dapat. Lawa. Yang tiba sekarang ni tengah dengar khutbah, balas SMS. Dengar khutbah, dia tulis Facebook. Contoh. Dia tak apa? Dia tak point-point khatib berkhutbah dan dia terus share dalam Facebook. Macam. Boleh ke tidak? Ada orang tanya soalan tak? Boleh ke tidak ni agak-agak? Soalan ya? Soalan dia tanya orang. Tak boleh. Sebab al-kitabah kal-khitabah. Menulis itu hukumnya seperti mana? Bercakap. Suku juga tengah semayang balas SMS. Lagi tak boleh. Semayang punya SMS dia pun balas. I call back. Contoh lah. Hanya kena buat kerja. Jangan-jangan tak boleh kita buat semayang batal seperti mana batal semayang ketika masa kita bercakap ketika semayang. Hukum dia serupa. Dan nak bagi tahu kalau tengah semayang kita bagi syarat dekat orang, tak salah. Tak salah. Ada satu hadis Mughirah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia tengah semayang. Satu hari itu semayang, dia tertinggal tasyahud awal. Tasyahud awal ni boleh duduk. Betul tak ya? Tiba-tiba hamba Allah ni dia boleh terlupa itu tasyahud awal. Dia terus bangkit rakaat ketiga. Bila bangkit rakaat ketiga, dia orang belakang nak gelabah. Yang belakang tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ni kalau dah tertinggal sunat aba'ad, jangan kembali ya. Kalau kita kembali juga, sebenarnya kita jadi batal.
Dia ada sunat ni, sunat qauliyah, satu lagi sunat fi'liyah. Sunat qauliyah ni sunat yang berbentuk perkataan, sunat fi'liyah sunat berbentuk perbuatan. Kalau dah tertinggal perkara sunat, jangan kembali balik. Kalau sunat fi'liyah, perkara sunat yang berbentuk perbuatan tertinggal, kita gostan balik, sembahyang dibatal. Tapi kalau qauliyah perkataan kita tertinggal, kita gostan balik, makruh, sembahyang tak batal. Angkat takbir, Allahu Akbar, terus baca Fatihah, terlupa baca doa iftitah. Contoh, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allah terlupa doa iftitah. Dia pun baca Allah Akbar kabirah. Dia baca tu makruh, sembahyang tak batal. Berbeza kalau orang tertinggal sunnah yang berbentuk fi'liyah, perbuatan. Masuk ni dia tertinggal qunut subuh. Dok sembahyang awak lupa qunut subuh. Kok macam mana? 4 tahun tak qunut subuh. Ngaji Pakistan. Pakistan kan negara yang tak ada qunut subuh sebab sana mazhab Hanafi. Hari tu lupa qunut subuh, terus turun pada sujud. Turun sujud tu orang belakang tak tahu cerdik, subhanallah, subhanallah. Kita pun tahu nak cerdik juga. Duk sujud tu bangkit, Allahumma hdina fi man hadait, batal sembahyang awak tu. Hukum dia begitu. Nampak tak? Semua juga hukum tasyahud awal, tasyahud awal wajib sunat. Dia itu lupa tak tasyahud awal, tu bangkit rakaat ketiga. Yang orang belakang tak cerdik, subhanallah, subhanallah. Kita pun tahu nak cerdik juga. Duduk. Duduk tu bangkit terus sembahyang. Hukum kan? Ingat hukum. Seorang sahabat nama Mughirah radhiyallahu anhu. Tengah-tengah duk sembahyang awal tu lupa tasyahud awal, dia bangkit rakaat ketiga. Bila bangkit rakaat ketiga, orang belakang dia subhanallah, subhanallah. Dia di tengah sembahyang ni, dia boleh isyarat tangan buat macam tu. So orang bangkit. Nabi SAW betul, tak bagi kita sembahyang ni bukan susah mana pun. Kalau baca hadis Nabi SAW, dah tengok hadis-hadis Nabi, tak adalah susah mana. Tapi yang kita susah-susah ni kenapa? Tafsiran Melayu, salah. Kita ni tafsir, kita sembahyang, tafsiran kita tau. Kalau sembahyang tu, orang nak lalu tu, dia tengah sembahyang, dia nampak orang nak lalu tu, dia buat keras. Takut orang kata tak khusyuk. Walhal memang tak khusyuk pun. Takut orang kata tak khusyuk, tak tahu. Nak kalau orang nampak nak lalu, tepi sikit, bagi laluan, tak apa. Kita tepikan sikit. Kita nampak orang lalu, kita tepikan. Bagi orang tu lalu, tak ada masalah apa pun. Nak isyarat tangan, tak nak terpulang lah. Contoh, tapi ada tak payah, ada orang tu pun faham lah. Kita ke tepi tu, kita isyarat. Orang tu dah faham lah, nak lalu tu kan. Kita pula buat isyarat. Ambil bising pula, prik-prik. Masuk orang tu lagi mengarut lah. Nak kita tak ada susah mana pun. Senang. Yang susah ni kita. Cara kita faham tu susah sangat. Walhal tak adalah susah mana pun dalam melakukan ibadat. Nampak kan? InsyaAllah. Tak ada susah pun. Tak apa, cerita lalai. Jadi, al-ghafilun, lalai tu apa? Muzik ni tak haram. Muzik tak haram. Walaupun ada elemen melalaikan. Yang dikatakan lalai yang haram ini adalah lalai yang boleh berlaku dua perkara, iaitu meninggalkan perkara wajib, melakukan perkara yang haram. Itu yang dikatakan sebagai haram. Itu. Nyanyi lah. Nak main muzik main kita main. Tapi syarat jangan lalai. Jangan sampai meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Jangan sampai kita pergi buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia, gitu. Jadi lalai itu sendiri itu kadang-kadang sifat bagi manusia. Manusia ni hidup dalam keadaan lalai. Innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Apa maksud kerugian? Lalai. Innal insana la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu dia tak boleh lari daripada salah dan lupa. Itu hakikat manusia. Semua lupa tau. Bukan Melayu je pun dah lupa. Mamak pun lupa, Cina pun lupa, India pun lupa, Arab pun lupa. Semua lupa. Isu je macam mana nak bagi ingat balik. Itu masalah dia. Ini kita kena fikir. Kita ni buatlah tazkirah. Kita buat apa? Ceramah, kuliah agama. Apa tujuan semua kita buat ni? Nak bagi ingat balik. Itulah sebenarnya tugas para nabi terdahulu. Dan itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buat. Gitu. Dan banyak lagi lah kalau kita cerita sambungan ayat ni. Yang Allah Ta'ala sebut laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ada cerita macam mana Nabi Muhammad SAW cakap benda yang di masa akan datang. Ada? Benar perkataan Nabi SAW ni sampai satu tahap Nabi cakap benda masa depan, dan benda yang Muhammad cakap masa depan tu benar-benar berlaku. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW ni, Nabi Muhammad SAW ada sebut tentang apa yang berlaku dekat Rom, dekat akhir zaman nanti. Nabi ada sebut dalam hadis, taqumus sa'ah wa rumu aktsarun nas. Akan berlaku kiamat, dan ketika itu Rom adalah manusia yang paling ramai manusia ikut. Ada 5 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, menggambarkan benarnya perkataan Nabi SAW cerita tentang masa depan.
Nak cerita ni tak sempat, masa dah lewat. InsyaAllah kita sambung pula kita bulan depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami ini baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Taqabbalallah.